forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Abdullah ni terhadap Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad tentang isu penunggang GrabFood. Betul, saya baca sedikit dekat harakah ni. Saya juga turut bersama-sama penunggang GrabFood dalam menuntut keadilan yang sewajarnya. Itu kata-kata yang diungkapkan oleh ahli parlimen macam Wan Faisal Wan Ahmad ketika ditemui turut serta dalam protes Grab blackout yang diadakan di luar ibu pejabat GrabFood di Access Bersinah Campus Section 51A di sini hari ini. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Abdullah ni. Dia akan jawab komen macam biasa. Sebenarnya telah pun dihangatkan apabila pemandu rider heli ni, Grab, Foodpanda dan sebagainya, mencetuskan ketidakpuasan atas bayaran yang mereka dapat daripada RM5 ke RM4. Setelah diberi maklum oleh siapa nama macam tu Wan Faisal lah, Wan Faisal yang tengeng ni, dia pun kata Anwar kena selesaikan masalah ni. Telah berjanjikan. Anwar tak janji nak selesaikan. Tak apa hak Anwar nak janji nak selesaikan masalah berkenaan dengan syarikat dan pekerja. Itu dah ada dalam undang-undang yang siapa pun tak boleh langgar. Datuk Seri Anwar kata pada waktu itu dia nak jumpa dengan pengusaha syarikat-syarikat e-heli ni dan p-heli ni untuk mereka menyelesaikan masalah bayaran. Itu telah dilakukan. Apa yang Anwar janji dia buat. Dan yang paling dia kata dia bagi 10 juta untuk Grab ni untuk mereka dibantu untuk persiapan mobile prono diorang ni 10,000 ke bawah. Dan sebanyak 7,160 orang mengambil produk ni Datuk. Dan produk ini per tahun ini sudah dinaikkan. Produk tekun. Produk tekun. Tekun. Tekun seperti mana yang Datuk Seri Anwar sarankan tu. Dan Tekun mengambil lead on this. Kita telah peruntukkan seperti mana Anwar sarankan. Anwar sarankan 10 juta itu diberikan. Sebelum ini kita dah ada peruntukan sebenarnya 63 juta telah kita beri dalam konteks transport dan sebagainya. 10% nak beli barangan keperluan kenderaan tu. Tapi khusus untuk Grab ni Datuk, kita bagi 10 juta. Dan tahun ini dia ada penambahan sebanyak 13.6 juta. Nak bantu lagi? Nak bantu lagi. Saya berlapang dada. Panggil dah. Semua yang punya masalah ni, lugu kat situ, mohon dah. Dan persoalan kalau sekiranya didakwa Anwar tidak membantu, itu fitnah. Orang yang bercakap itu dia kata, ni Grab ini di bawah Kementerian Keuangan. Di bawah Perdana Menteri. Saya dah fikir dia reti ke apa dia cakap ni. Memang parlimen tu. Parlimennya bangang, ini masalah dia. Dia tak tahu apa yang dia cakap. Dia tak tahu jangan cakap. Dia membodohkan diri dia. Sekarang ini, di depan saya ni, kalau ada lah mereka-mereka yang bekerja rider ni, ada di heli ni, saya nak sarankan. Hanya yang boleh mengubah nasib kamu ini undang-undang. Ini Puziah kata tak ada suara. Tolong tengok. Ada. Ada. Dia kata dah lari tajuk dah Poziah ni. Dia punya hak dia tu setelah dipindah Akta Hal Ehwal Sekerja, saya bahas pasal tu. Dan apabila Convention ILO 97 ILO telah menyarankan kepada seluruh dunia untuk mengizinkan semua orang membenarkan untuk mengadakan kesatuan. Kesatuan ini terwujud Akta dia pada tahun 1959. Di bawah pindaan Seksyen 8 dan 9 melengkapkan hak itu ditubuhkan kesatuan. Dia ada dua cara. Kesatuan dalaman in-house ataupun bergabung dengan kesatuan-kesatuan yang lain. Kalau kamu takut nak tubuh kesatuan dalaman, takut didera, takut diseksa atau ditekan, boleh mengambil gabungan. Dan gabungan union ini, equipment transport saya nampak itu lebih mirip kepada mereka-mereka yang membawa rider ni. Dan apabila kamu ada kesatuan, dan tidak perlu pun kamu nak jadi pemimpin kesatuan, cuma nak menegakkan hak kamu, dipanggil sebagai perjanjian bersama. Perjanjian bersama inilah
yang akan menggaris pandukan apa hak kamu yang kamu minta. Dia ada 3 dia punya kategori dia. Yang pertama, the recognition. Yang kedua, benefit dalam hak kamu sebagai pekerja. Yang ketiga, keuangan. Ya. Keuangan ini kamu letaklah landai apa, kamu letak RM5 apa. Sesiapa yang melanggar perjanjian bersama ni, syarikat dan juga kesatuan, boleh dalam perjanjian bersama itu termaktub di bawah Seksyen 13, 14, 15, 16, 17. Atau perusahaan 1967. Maka dengan adanya sedemikian, syarikat tidak boleh mengurang ataupun tidak boleh mengganggu apa saja yang telah dipersetujui, dan sekiranya berlaku apa-apa yang melanggar pelanggaran itu boleh diletakkan dalam Seksyen 18 atau perusahaan. Dia itu sebagai trade dispute. Dan kita kena ingat bahawa perjanjian bersama ini adalah perjanjian yang tak boleh siapa pun khianati. Saya petik daripada perjanjian MAS dulu. MAS dulu 2 orang anak saja boleh lahir. Siapa yang lebih lahir lebih daripada 2, dia boleh dipecat. Oh, Pramugari. Ya, ya. Boleh dipecat. Dan kes itu dibawa sampai ke Mahkamah Karyawan. Dia rujuk kepada saya. Saya kata betul saya acting president. Saya kata saya tak boleh menang. Sebab CA ni menjangkaui pada batasan ataupun undang-undang yang ada dalam negara ni. Sedangkan di bawah Seksyen 37 Akta Kerja 1955 membenarkan kita melahirkan anak. Berapa banyak anak lahir pun kita tak ada halangan. Namun bila CA kata 2 orang aja. Tak boleh lebih. Jadi betapa kuasanya ada kepada perjanjian bersama di bawah Seksyen 13, 14, 15, 16, 17 ini begitu kukuh, dan Allah tidak akan merubah nasib kamu. Kamu sendirilah akan merubah nasib. Jadi artinya, Dato' Abdullah, artinya apa yang diheboh-hebohkan bila datang wakil rakyat, kononnya nak menyelesaikan masalah, menyalahkan Perdana Menteri. Saya kata itu cara yang tak betul lah tu. Ini namanya sosang. Sepatutnya para pekerja ataupun volunteer yang menjadi e-hailing ni, mereka menubuhkan kesatuan. Ya. Bila tubuh kesatuan, adakah perbincangan dengan tuan punya sama ada Panda Food itu. Correct. Okay, ini harganya. Kalau RM5, dia bersetuju, sign lah. Tak boleh langgar. Tak boleh langgar. Kalau langgar, Seksyen 59 boleh penjara. Baru boleh ambil tindakan. Ya. Tapi kalau sekarang ni, kalau kita dulu bayar RM5, sekarang bayar RM4.50. Nak minta Perdana Menteri arahkan Panda untuk bayar RM5. Saya kata tak betul tu. Saya nak petik satu apa nama ni, WhatsApp group. Siapa nama dia? Isyam Jali apa namanya? Jali. Kata kenapa dia tulis itu Menteri Pengangkutan membisu. Menteri Pengangkutan tak ada kuasa. Yang ada kuasa dia, kamu tubuhkan kesatuan, buatlah CA. Lepas tu pula jangan ni pula ada pula macam apa nama Wan Faisal. Wan Faizal lah, Wan Faizal. Saya nama saya tak boleh nak dengar, tak boleh nak apa. Pasal saya tengok dia tenging sangat. Bodoh dia, tak boleh dikira lah dia tahap dia. Lepas tu dia kata, ini kita tu Anwar telah berjanji, Anwar nak menyelesaikan masalah. Anwar tak boleh selesai masalah ni. Yang boleh selesai masalah ni ialah kamu sendiri. Anwar dah bagi kail dah pun. Anwar suruh saya sendiri untuk membantu semua heli ni. Saya dah bantu dah pun. Inilah kamu ada. Kamu rebutlah ni. Saya dah bagi pancing. Ikan kamu cari sendirilah. Jadi retinya, kalau nak buat itu, duit tak ada nak bayar duit muka untuk bayar duit motor. Itu yang tekun ada tu. Bukan saja duit muka dah tu. Kita bagi satu motor kat dia. Dengan barang-barang semua. Dengan belanjaan dia untuk bergerak. Dengan main RM10,000. Sorak. Wow, dahsyat betul. Kalau boleh saya baca dekat sini, skim yang disediakan oleh Tekun untuk modal pusingan dan juga baik pulih kenderaan 1 hingga 5,000. Ya, 1 hingga 5,000. Dan yang paling baik pulih untuk pembelian motosikal baru sehingga 10,000 Datuk. 10,000 kita bagi. Oh, jangan main-main Datuk Seri. Ini kita ni menggalas janji Anwar Ibrahim kepada e-heli ni. Jadi artinya bila soal harga RM5 turun RM4.50 tu, artinya mereka kena turun persatuan lah. Ya. Bincanglah dengan lepas tu pula ada pula nak boycott lah, nak apalah. Yang saya pun si budak ni, budak tenging ni, Wan macang lah, senang lah, bukan buah pelap macang. Macang ni dia boleh meletakkan
seolah-olah kerajaan ini gagal menyelesaikan masalah ni. Dan seolah-olah kerajaan ini zalim, tidak mempedulikan suara derita mereka. Budak-budak ni dekat luar sana ni, Heli, saya nak bagi ni, abang kau ni nak bagi tahu kan kau. Tubuhkan kesatuan. Saya hari Jumaat ini insya-Allah ada satu kelompokan untuk masuk kesatuan untuk menjadi gabungan. Dan pindaan rang undang-undang atau hal Dewan Kesatuan 1959 telah pun ditandatangani oleh Kepala Tuanku dan Pertuan Agong. Dan benda ini telah diwartakan. Maka rebutlah, berjuang, pertahankan hak kamu. Jangan duduk berapu tak tentu arah. Yang akhirnya banyak pandangan kata ni kurang pekerja ni, mengurangkan kadar ini, itu semua cakap orang yang tak sekolah lah. Lepas tu pula ni nak bawa ke parlimen, saya akan pasti bertanya. Kalau kau tanya ke laku dia dalam tu, mampus aku kata kau kena bangang lah. Bodoh. Ini sana Mak Rajab Badarudin ni. Yalah, Azhar Abu dia kata Malaysia 3, Korea 3. Seri ya. Tapi Mak Rajab dia kata dapat pakej internet murah lagi. Betul ke? Ya, betul. Ya. Betul. Itu si apa nama Fahmi dah umum dah. Dah umum dah. Jadi e-hailing ni dapat pakej internet murah lagi. Murah lagi. Ya, gagal macam mana ni Tok? Saya pun tak faham apa yang dimaksudkan gagal. Ya ini saya kira. Tok, saya kata terang. This I cannot brain lah. This I cannot brain. Dia kata kita ni kerajaan perpaduan gagal. Datuk Seri Anwar dah bagi duit. Dia bagi duit semua. Dan sepanjang setahun tu macam-macam olahan dibuat untuk memberikan ruang kepada mereka untuk mendapat penghidupan yang selesa. Sebab satu ni derita rakyat. Lepas tu dia kata dia buat pindaan tentang rang undang-undang ini untuk mereka semua ni mengambil hak dan merebut peluang ni. Gagal tang mana? Lepas tu pula dia kata kos tarikh hidup. Tarikh hidup ni, awal-awal sekolah ni dah dapat duit. Hari raya ni pejabat awal dapat 2,000. Yang dulu kamu dapat 6,000, 700, 700. Itu tak derita. Ni tak awam saya dengar dia dapat berita ni macam-macam lah dia orang punya komen. Dia menentang itu gagal. Saya nak tanya pejabat awam ni. Dia kadang-kadang saya pun semak otak dengan dia orang. Pejabat awam. Jadi masalah ni dia orang ni pun satu. Kamu lihat, jadi kalau kamu dah jadi orang pendidikan, minda kena buka. Jangan dirosak dan dicederakan minda kamu tu. Jadi apa yang kerajaan bagi hari ini untuk mengatasi kos tarikh hidup. Kalau dah sebegitu kelompok dari rider tu pun sendiri, Heli ni pun, Datuk Seri Anwar begitu tegas. Datuk Seri Anwar santuni mereka. Allah, dia cakap dengan saya santuni mereka. Pasti. Diarahkan. Dia bukan main-main depan rezeki ni. Dia cakap demi Allah ni. Dia kata you must be sure. You will make sure. Santuni semua orang ni. Begitu tegas. Bukan saja di kalangan pengusaha-pengusaha ladang, pengusaha kecil. Semua tu mesti disantuni. Tu saya pusing satu negara. Untuk saya nak santuni semua orang. Bukan e-hailing saja. Bukan saja e-hailing. Ini amanat yang diberikan. Mana mungkin saya khianat kepada arahan. Bos saya. Dia masalah sekarang ni ialah bertanggungjawab ke atas apa yang ada. Yang diberikan kepada amanat pada kita. Dan itu. Itu isu e-hailing, jalan penyelesaian dan cadangannya untuk mereka menubuhkan kesatuan ataupun menyertai kesatuan sedia ada. Dia ada buat CA. Buat CA. Mintalah apa yang kau nak minta di situ. Cara Datuk mengurai tadi tu, saya duk membayangkan depan Datuk ada buku akta kerja tu Datuk. Kan? Dia maknanya dah sebati lah. Depan dia ada kopi je tu. Saya cakap jelas. Dekat luar sana kalau kamu nak tubuh kesatuan in-house, kamu jangan risau. Kalau majikan tekan kamu di bawah Seksyen 59, majikan boleh dipenjarakan setahun dan denda 2,000 atau kedua-duanya sekali. Baik. Okey, maksud dia itulah dia penyelesaian yang kita boleh cadangkan. Itu saja penyelesaian. Jangan nak dengar cerita-cerita mengarut pembakar yang tak tahu hara je bangang-bangang. Itu bila Datuk sebut macam tadi, saya teringat cadangan dia untuk memulihkan ekonomi, kita kena cetak banyak duit lagi. Betul. Apalah kita lupakan yang itu. Kita tahu komen saya satu je lah. Biasanya company ni kalau dia dah kurang untung, so mungkin dia kurangkan lah insentif kan. So sebagai pekerja ni, kalau tak puas hati, tak ada pilihan lain kecuali kena cari kerja lain. Ialah itu lah untuk nasib orang pekerja swasta ni. So mungkin pendengar-pendengar GrabFood ni boleh lah pergi cuba pula cari kerja dekat Foodpanda ke, dekat Misi ke kan. Sebab dah GrabFood bayar murah. Itu namanya persaingan.
Kalian tuan, mari terus menyokong kerja hampa pada anda PMN Ibrahim. Assalamualaikum.